Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد. Kita terus ke kitab penawar dah. Berapa muka surat kita berhenti kita? Surat 2. Mana? Pagi 7. Dan sahabat ada tak situ? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan sahabatnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak dikatakan sebagai sahabat tu ada beberapa syarat. Syarat pertama, mesti dia tu seorang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna sempat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup sezaman. Syarat kedua, mesti dia tu sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali. Sekali lah dia jumpa dengan Nabi, sudah boleh dikatakan sahabat. Dan mesti syarat ketiga, dia tu beriman dengan Rasulullah ketika Nabi masih hidup. Syarat keempat, dia tu mati di atas agama Islam, mana tidak murtad, baru dikatakan dia ni sahabat. Walaupun dia tidak sempat belajar dengan Rasulullah pun, tu tidak ada masalah, tetap juga dianggap sahabat Nabi. Walau dia tak ada belajar dengan Rasulullah. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia tu hidup sezaman dengan Nabi, di zaman Rasulullah lah. Cuma dia duduk di Yaman, di Yaman, Nabi di Madinah. Jadi dia tak ada jumpa dengan tak ada melazimi, bahasa dia, tak ada duduk sama dengan Rasulullah. Dia cuma dia bahkan dia tak ada bertemu pun dengan Rasulullah, Sayyidina Uwais Al-Qarni ni. Sebab tu dia masuk dalam golongan tabi'in, dia tidak dianggap sebagai sahabat. Sebab dia hanya sekadar hidup di zaman Nabi, tapi tidak melazimi Nabi, tidak kata duduk dengan Nabi dak. Walaupun dia ni hidup di zaman Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi, sebab duduk jauh, maka dia tidak dianggap sahabat walaupun dia mati atas agama Islam pun. Dia golongan tabi'in, dia bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Tapi adalah sahabat-sahabat Nabi hok budak-budak, ada di zaman Nabi tu, dia hidup di zaman Nabi, dia tengok Nabi, tak, walaupun tak ada belajar dengan Nabi sebab dia kecil lagi, mati atas agama Islam, jadi sahabat walaupun dia tu budak-budak lagi. Masa Nabi tu ada tu dia budak lagi.
Supaya setengah-setengah daripada hadis Nabi pergi jalan ke pasar-pasar, Nabi pun tengok ada budak duk main. Budak ni pun tengok Nabi dengan tilik ikan yang lama dalam hadis kata. Nabi ni dia sedap kelih. Jadi budak-budak pun duk tengok Nabi ni tengok lama, sebab sedap kelih. Jadi hak demo tu walaupun tak ada jumpa dengan Nabi molek, tak ada belajar molek dengan Nabi pun jadi sahabat walaupun dengan kelih gitu ya. Bilangnya sahabat ni ulama khilaf lah. Ada kata 100,000 lebih, ada kata 70,000 sahabat. Masa haji wada, Nabi berkhutbah didengari oleh lebih kurang 70,000 orang sahabat. Dalam khutbah wada, haji terakhir sebelum daripada Nabi wafat tu. Masa tu lebih kurang sahabat yang mendengar ada lebih kurang 70,000 sahabat. Jadi itu pun satu bentuk mukjizat jugalah. Kalau kira 70,000 orang ni kita khutbah, kalau tak ada mikrofon tak dengar. Di zaman Nabi dengan tak ada mikrofon ke apa semua, tapi boleh dengar apa sahabat. Bahkan dalam hadis sebut orang yang duduk depan Nabi dengan orang yang duduk belakang sekali dengar sama jelas. Itu mukjizat Nabi. Ada pun tabi'in. Tabi'in ni dia dah temu dengan sahabat, tapi wajib dia ni belajar lama dengan sahabat baru jadi tabi'in. Walaupun dia duduk di zaman yang dia dah temu dengan sahabat, tapi dia tak ngaji dengan sahabat, dia tak jadi tabi'in. Dia nak jadi tabi'in ni dia kena duduk ngaji lama dengan sahabat. Tapi nak jadi sahabat sekadar kelih Nabi jadi sahabat lalu dah. Walau tak ngaji dengan Nabi pun. Manakala setengah-setengah sahabat tidak panggil sahabat lah, orang-orang yang murtad, asalnya Islam dah murtad, hak tu tidak jadi sahabat. Ataupun dia beriman selepas Nabi wafat juga tak jadi sahabat. Masa Nabi ada tu dia tak beriman lagi. Dia dah temu dengan Nabi cuma tak beriman lagi. Lepas Nabi wafat barulah dia masih Islam. Hak tu tak jadi sahabat juga. Tak jadi sahabat. Supaya kebanyakan daripada penduduk Taif, dan ni masa Nabi ada tu dia tak beriman lagi. Lepas Nabi wafat tu baru dia masuk Islam. Tu tidak dianggap sebagai sahabat. Atau kita jumpa Nabi bukan pada zaman Nabi hidup. Jumpa Nabi lah ni misalnya, mimpi jumpa Nabi, jadi sahabat? Tak. Sebab bukan pada zaman dia. Dan sahabatnya sahabat Rasulullah yang membersihkan mereka itu sahabat akan segala hati mereka itu. Itu isyarat pada nak belajar ilmu tasawuf. Membersihkan segala hati mereka itu sahabat. Membersihkan hati. Hak ni diisyaratkan di dalam Quran. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Nabi yang diutuskan, dibangkitkan kepada kamu, minhum, daripada kalangan kamu sendiri. Makna Nabi ni daripada kalangan kita, di kalangan manusia juga. Bukanlah dia tu di kalangan jin, bukan. Gapo tujuan Nabi diutuskan tu? Tujuan yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah sini ada dua tafsir. Tafsir pertama, ayat-ayat Allah iaitu Quran. Nabi mari, Nabi baca ke Quran kepada orang-orang kafir Quraisy. Tafsir yang kedua, maksud ayat-ayat Allah sini ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi mari baca kepada orang-orang kafir musyrikin masa tu tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi terang tanda-tanda kebesaran Allah. Itu disebut sebagai akidah lah. Nabi terang berkenaan dengan ketuhanan, dengan merujuk kepada tanda-tanda dia, tanda-tanda kebesaran Allah.
Tu yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan Nabi membersihkan hati mereka itu, membersihkan jiwa mereka itu. Itu isyarat kepada ilmu tasawuf. Membersihkan hati ni ilmu apa? Ilmu tasawuf lah. Jadi wa yuzakkihim tu isyarat kepada ilmu tasawuf. Kalau dia kata tak ada ilmu tasawuf di zaman Nabi, inilah ayat dia ni. Nabi membersihkan hati mereka itu. Ilmu apa membersihkan hati? Ilmu tasawuf lah. Apa kata tak adanya? Nah, daripada membersihkan itu daripada sifat-sifat kecelaan, yakni sifat-sifat kecelaan yang 10 yang kita akan jumpa di dalam kitab kita ni. 10 sifat kecelaan. Padahal sifat tercela ni banyak, lebih daripada 10. Apa-apa dia tulis 10 ya. Sebab 10 ni disebut sebagai ibu bagi segala sifat kecelaan. Walaupun banyak sebenarnya. 10 ni ibu dia. Kalau 10 ni kita boleh buat, sifat-sifat tercela hak lain insya-Allah tak mari. Tu makna dia gitu. Kalau kira apa sahabat ni, Nabi utuskan kepada, Nabi ni diutuskan kepada golongan kafir musyrikin. Golongan hak paling kita kata masa tu tak ada pendidikan, tak ada tamadun manalah berbanding dengan kumpulan di barat dengan di timur. Dia negara Arab ni dia duduk tengah dari segi geografi dia, kedudukan bumi dia. Dia duduk tengah. Di timur ada agama Majusi. Di timur ada agama Majusi. Agama Majusi ni dia berpendidikan sikit. Walaupun dia ada semua happy tu, tapi dia ramai golongan intelek, golongan cerdik pandai dia. Dia ada kitab dia, Avesta Sandinista. Dia tulis sendirilah. Raja dia kumpul mana golongan hak cerdik pandai ni, dia kumpul tulis kitab sebutir sebagai panduan rakyat negara kita, agama kita Majusi ni. Jadi orang cerdik pandai dia tulis kitab Avesta Sandinista, sebuah kitab undang-undang. Undang-undang agama Majusi. Di sebelah barat pula, sebelah barat negara Arab, agama Kristian lah, agama Nasara Kristian. Kristian memang ada kitab daripada Nabi Isa dulu. New Testament dengan Old Testament, Injil. Dia ada kitab. Dia orang yang ada kitab ni berpendidikan sikit lah. Dia Kristian masa tu memang golongan intelektual dia ramai. Orang-orang cerdik pandai dia sangat ramai. Berbeza dengan negara Arab ni. Kalau duduk tengah ni, negara Arab ni memang kitab pun tak ada, ketua pun tak ada, raja tak ada. Dia tak ada. Dia hidup ikut dia gitu ya. Dia hanya hidup berdasarkan sistem qabilah. Puak dia, bakar dia. Kalau bakar dia Al-Hashimi kak, dia duduk dengan bakar dia lah. Dia ada ketua dia. Lepas tu bakar At-Tamimi, dia ada bakar dia. Bakar Ad-Dari, dia ada ketua dia suku pula. Dia tak ada raja dia betul-betul memerintah, tak ada. Dia kerja orang-orang Arab teka tu ni saling nak menaikkan kabilah dia, dengan cara perang lah. Dia perang semacam sebab nak menaikkan kabilah dia. Perang memang tak ada tamadun lah. Kita kata tak ada tamadun, tapi bukan tak ada orang cerdik. Dan orang cerdik di kalangan Arab ni ramai. Sebab pok dia ni memang sahu dengan syair. Dia bersyair sedap-sedap pok dia. Ilmu bahasa dia bisa lah. Tapi dari segi kitab tak ada. Dari segi sistem pemerintahan tak ada. Dia hidup ikut dia berdasarkan kabilah dia ya. Perang semacam perangai apa, perangai uduh. Kalau sistem dia sistem perhambaan yang sangat teruk.
Nah, sistem perhambaan. Sistem perhambaan ni bukan diperkenalkan oleh Islam, bukan. Nah, silap kalau orang kata dalam Islam ni Islam yang memperkenalkan sistem hamba. Tak ada. Nah, Islam hari tu sistem penghambaan ni ada dah. Cuma Islam hari dia tidak kerak selalu. Sebab ramai orang ada hamba. Kalau dia kerak selalu, gegelah. Jadi dengan bijaksana dia hapus ke sistem hamba ni koho. Tu Islam. Dulu orang nak hamba lagu mana? Arab jahiliah ni. Dia nak hamba. Dia sekat tengah padang pasir lah. Dia tak jual, tak beli mana pun. Dia sekat tengah padang pasir. Orang duduk dagang kan. Lalu tengah padang pasir dia sekat. Dia sekat, dia ropok barang. Kadang-kadang orang dia nak buat sebagai hamba tu dia ambil, dia cok. Dia cok dengan cok besi panah. Dia adalah nama dia ke apa, dia cok tak atas orang ni tak. Jadi hamba dia. Kalau dia lari mana pun orang tengok ada cok. Mu lari apa ni, mu hamba orang ni. Orang kegiatan mula tu dia. Jadi hamba dia. Yang ni asalnya bebas molek-molek. Sekat dia cok tu tak. Jadi hamba dia kena duduk rumah dia lah. Buat kerja dengan dia lah. Tu dia. Berat sistem dia. Islam hari ni Islam tak bui dah buat lagu tu. Nak hamba kena beli. Kau dulu. Lepas tu Islam Nabi jamin pula pahala yang besar kepada orang yang membebaskan hamba. Orang yang kifarat, kena denda, langgar undang-undang syarak. Hukumnya dia bebaskan hamba. Itu hukumnya dia. Kifarat puasa. Bersama dengan isteri ketika dalam puasa. Kifarat dia mula-mula kena bebaskan hamba. Tak ada hamba barulah puasa 2 bulan berturut. Mula-mula sekali kena bebaskan hamba. Jadi bila Islam buat lagu tu, ramailah hamba-hamba yang sudah dibebaskan ni. Lepas tu Nabi bui galakkan pula. Siapa-siapa yang membebaskan seorang hamba, maka dia telah melepaskan diri dia daripada neraka. Dia menipu pakak bebas hamba habis. Dia nak lepas diri daripada neraka. Itu cara dia gitu. Lama-lama tak ada hamba. Jadi Nabi mari ni diutuskan kepada memang satu puak ya teruk dah. Kalau Nabi diutuskan di Rom, tu tak belak lah kalau jadi juru pun. Moga dia memang cerdik pandai dah. Bagi boleh make dah. Jadi kalau Nabi ngajar sikit pun, tak belak lah. Dia boleh jadi golongan terbaik atas muka bumi pun. Khairul qurun. Tapi Nabi ni diutuskan kepada golongan hak berat sekali. Hak teruk sekali. Tiba-tiba boleh jadi golongan terbaik atas muka bumi. Maknanya hebat betul didikan Nabi ni. Hebat betul. Dia diutuskan kepada Arab jahiliah. Orang hak tak cerdik. Orang hak tak ada sistem. Payah sikit nak mengajar. Tapi Nabi berjaya mendidik demo ni menjadi umat terbaik atas muka bumi. Mana hebatlah. Kalau kita nak buat perumpamaan kak, kalau seorang cikgu mengajar MRSN, sekolah asrama penuh, budak dia boleh straight A pun tak belak lah. Moga masuk MRSN tu hak mari dengan 5A dah. Mari dengan straight A dah masuk MRSN. Lepas tu kak biasa lah ni PT3. PT3 tu pakai straight A lalu. Tak belak lah. Moga bagi cerdik dah. Jadi nak kata bisa cikgu ni pun mana kata bisa juga, tapi kak tidak bisa benar tu dah. Tapi kalau cikgu tu di atas ke sekolah orang asli, bagi ABC pun tak kenal. Cara kau duk main sari-sari, tiba-tiba periksa PT3 straight A. Mana bisa cikgu ni. Tu kata bisa tu. Supalah perumpamaan ni. Nabi pergi kepada golongan hak berat sekali atas muka bumi.
tiba-tiba boleh jadi umat terbaik. Makna bisa. Kalau pergi di Rom tak boleh. Tu memang orang cerdik dah. Nah. Nabi membersihkan daripada sifat-sifat kecelaan. Dari segi tertib dalam ilmu tasawuf, kita kena buang dulu sifat-sifat tercela, baru kita usaha buat masuk sifat-sifat terpuji. Tu tertib dia. Dia tak boleh kita nak masuk sifat terpuji dulu, hak tercela tak buang lagi. Tak boleh. Dia kena buang hak sifat tercela tu, sifat sombong, sifat ujub, sifat hasad deki. Buang dulu hak tercela ni, barulah kita buat masuk sifat hak terpuji, redha, syukur, sabar, baru boleh buat masuk. Kalau kita nak buat masuk belah-belah dengan hak cemar tu duk ada, dia tak jadi. Nak buat masuk gano sabar. Kalau dalam diri dia ada sifat marah, dia tak buang lagi hak sifat marah tu. Nak buat masuk sabar tak jadi. Nak buat masuk redha, sedangkan dalam diri dia ni ada sifat sombong, tak jadi. Sombong ni dia berasa dia lebih sombong. Lepas tu orang nak suruh redha, mana jadi. Dia duk berasa lebih, dia lebih sekali, dia hebat sekali. Tiba-tiba sakit, kita pergi gosok, redha lah, nak buat guano. Kena stroke, tak ada arah. Redha lah. Kecil manis kau kena kerak kaki, redha lah. Dia nak redha kan, dia duk berasa dia lebih. Dia takabur, dia duk berasa lebih. Redha ni makna kata kurang pada orang lah kita. Orang lain kaya kita sesok dia mau suruh redha. Nak redha guano, kita duk berasa kita lebih sama. Tak boleh. Tertib dia kena buang dulu hak tercela. Sebab tu kita tasawuf ni pun kita akan belajar dulu sifat tercela, baru kita belajar sifat terpuji. Nampak? Tertib dia. Dia silap kita ni sebab tak ikut tertib. Kadang-kadang kita duduk belajar sifat-sifat terpuji, sifat tercela kita tak buat tubik. Sifat sombong ada, sifat hasad duk ada lagi. Lepas kita duduk belajar nak sabar lagu mana. Kita duduk tanya nak redha lagu mana. Mana boleh nak redha lagu mana kalau hak tercemar, hak tercela tu, sifat cemar tu tak tubik daripada tubuh kita, daripada hati kita. Kena cuci dulu. Kalau perumpamaan tu guru kita buat supaya tanah duk naik go. Duk biar 2-3 tahun go sama tinggi dengan tuai tu. Kena cuci gok dulu baru boleh tanam pokok. Jangan duk pergi tanam pokok selalu tak hidup. Gok sama tinggi dengan tuai. Khabar-khabar ambil anaknya letak tengah tu. Tak hidup. Kena cuci soda molek dulu, baru tak pokoknya, baru hidup. Sifat tercela kena buang dulu. Kena buang. Dan menghiasi, kemudian barulah dia pun hias. Bila buang sifat tercela, jernih dah. Hati ni seumpama bekas, Nabi kata. Seumpama bekas tak ada bagian hati nak tak ada. Kalau bagian sifat tercela duk penuh, nak masuk orang lain tak boleh dah. Kena buang dulu, cuci tu kak. Mana bekas hati kita tu jernih molek, bersih molek dah, kosong molek dah. Barulah dan menghiasi mereka itu sahabat akan dia akhir hati dengan perangai yang baik, dengan sifat-sifat yang terpuji. Dia panggil sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Barulah kita boleh masuk syukur, masuk redha, masuk sabar. Dia ada orang dia kecek ambo ni agah-agah pun, tapi ambo ni juru. Ada kecek aku tu. Ambo ni napuk perangai uduhnya, tapi kita sabar. Boleh jadi gitu. Tu bagi buat kecek saja ya. Kalau dari sudut keilmuan tak masuk sikit abu. Sebab hati ni dia satu bekas. Dia bukan dua bekas, boleh tak ada dua-dua. Hak jeruh ni hak tak jeruh. Tak boleh. Dia sebekas ya hati ni. Kalau dia masuk atau jeruh, hak jeruh nak masuk tak boleh. Dia berasa ya. Dia berasa je sabar, berasa. Tu pun kita tidak bahas lagi gapo ta'rif sabar, gapo ta'rif syukur. Kadang-kadang kita ni
duk berasa sobar. Tapi gak sebenarnya agama kata duk lagi. Nah, sobar ni kalau kita belajar nanti masuk oleh bab sobar, dia tak ada had. Dia tak ada had masa tu sobar. Kalau ada had masa dia tak panggil sobar. Kawal sobarnya demo ni setahun tu dia. Hari ni boleh sakit demo. Mana kata setahun ya dia sobar. Lebih tu dok dah. Dok dia tak sobar tu makna dia. Kalau sobar ni dia selama-lama. 20 tahun pun 20 tahun. 30 tahun pun 30 tahun. Tu dah. Dia tak ada sobar seminggu, tak ada. Dah. Riak sama juga riak. Nunjuk. Kita panggil nunjuk. Kadang-kadang orang tunjuk je baru pun kita kata riak. Oh dia mau tu riak sungguh. Beli je baru duk tunjuk kau ke. Betul ke riak lagu tu? Dok riak ni dia menunjuk ibadat dia. Bukan tunjuk bagai. Tunjuk ibadat. Tunjuk ibadat untuk dapat kelebihan dunia yang segera. Nak dapat ke pangkat, nak dapat ke nama, nak dapat ke jawatan, nak boleh sahu, tu keuntungan dunia. Nak boleh piti, keuntungan dunia. Dia pamer ibadat dia untuk dapat keuntungan dunia. Dah. Misal kata pujian ni keuntungan dunia lah. Dia goyak ibadat dia supaya orang puji dia. Kawal semalam lah, dia buka. Duk zikir sikit. Allah berai mata. Dia cerita kat orang. Tapi sebenarnya tujuan dia nak suruh orang ni puji dia lah. Orang pun duk senyap. Tak jadi. Kena buka sikit lagi ni. Dia nak kepada puji tu. Orang puji ke tak kira. Dia nak kepada puji tu riak lah. Kadang-kadang orang tak puji pun. Orang senyap tak cara ikut demo, nak membayar, nak jerit ikut demo. Orang tak cara pun. Kadang-kadang orang puji sengoti. Dua-dua tu riak. Tunjuk ibadat untuk dapat keuntungan segera. Keuntungan segera tu pun ia peseng bukan dijanji ke agama. Dia ada juga keuntungan dunia dalam ibadat ni, tapi hak agama janji. Contohnya baca surah Al-Waqiah, janji selamat daripada apa? Selamat daripada fakir, miskin, sesok, siapa tak ada makan ni. Baca surah Al-Waqiah ni bukan kata jadi kaya dah, cuma gak selamat daripada terpaksa mitoknya orang, apa kedana. Sekurang-kurangnya kita tak mitok, susah juga, cuma tak ada mitok. Tu kelebihan baca surah Waqiah. Tidak kelebihan dunia. Kelebihan dunia lah. Jadi kita baca surah Waqiah untuk dapat muga tu. Dia panggil dapat kelebihan dunia juga, tapi hak agama janji. Tak apa. Hak tak alih ni kelebihan dunia, hak agama tidak benar. Kita doa mintaklah biar siap cepat-cepat rumah kita. Kita tengah buat rumah. Mintaklah supaya kita ni, orang tengok kita ni jadi saya berasa. Tak ada orang berasa nak marah kita. Tidak kelebihan dunia. Kelebihan dunia tu. Patut alih doa lagu tu. Boleh. Hak tu hak agama benar. Hak tu tak apa. Hak tak alih ni hak agama tak benar. Nak kepada pujian, nak kepada orang sanjung. Guna agama untuk dapat pangkat. Hak tu tak alihnya. Jadi riak-riak ni dia pamer ibadat. Bukan pamer piti, bukan pamer harta. Tu. Okey, apa? Yalah dia atas tujuan lah. Sebab tu riak tu pamer ibadat dengan tujuan nak mendapat habuan dunia. Hadis seperti tadi tu dia pamer ibadat sekadar nak menghibur hati orang sakit misalnya. Tu tak ada masalah lah. Bukan tujuan kita nak mendapat habuan dunia, bukan. Orang tu duduk sakit kita pergi tak apalah, mau semaya ajaklah demonya.
Betul tak? Jadi dia dengar tegak lega berasa. Tu bukan kita nak suruh dia puji ke apa dak. Itu tak ada masalah. Ada apa ni, orang-orang kaya ke, orang-orang nego kosmetik ke apa ni, kadang-kadang duk tanya PT. Orang-orang kaya duk tanya PT so baku tanya PT. Ambil gambar, ambil video masuk dalam internet. Tu kita nak kata riak tak boleh lah. Pasal dia pamer tu harta dunia. Dia bukan pamer ibadat dak. Tak boleh kata dia riak. Cuma benda tu tak comel sebab boleh menimbulkan takabur, menimbulkan sombong. Kita nak hukum dia sombong pun tak boleh. Pasal bagi dalam hati. Kita tak boleh nak kata lah sombong dia mau ni duk tunjuk PT. Tak boleh. Kita tak tahu dia sombong dak. Cuma kita kata tak comel boleh menyebabkan sombong. Ni boleh jadi penyebab kepada sombong. Sebab itulah kena kita orang ngaji ni kena beringat sikit. Mudah sangat jatuh hukum sombong, kupi. Kupi bakhil ni gapo dia? Kupi ni dia tak waktu bik bagi ya Allah Taala wajib ke waktu bik. Hak tu tak wajib ke, dia tak boleh panggil kupi. Orang minta dekah. Dekah ni wajib ke sunat? Sunat. Bila bagi sunat, dia tak jadi kupi dengan bagi sunat ni. Nampak? Kalau kupi sahabat kau seria tak boleh nak ui. Tak boleh. Dia bukan bakhil. Kupi ni bagi wajib. Gapo dia bagi wajib? Zakat. Tak bayar zakat, tu bakhil kupi tu. Nafkah bini, tu bolehlah panggil kupi. Bini 10 tahun dah tak beli baju. Minta biti nak beli baju. Tak boleh kata. Tu kupi. Tapi kalau bini minta nak beli gelar, tu tak wajib. Tak boleh kata kupi tu. Apalah tu lelaki kupi gini mu. Nak beli gelar pun tak boleh. Tak boleh tu. Pasal bagi tidak wajib. Nampak dah? Tu dia. Banyak sebenarnya hak kita sebut tu sebenar tak kena dengan kehendak agama. Tak kena. Kedekut lah kata tu. Bakhil lah bahasa Arabnya bakhil. Kedekut ni pada bagi yang wajib. Bagi yang wajib. Orang tak berduit alai tabung tak boleh kata kopi. Ramon ni kaya sangat nak kau 10 ya tak boleh bubuh alai tabung. Kopi sungguh tak boleh. Tak boleh sebagai sunat. Lepas bersih daripada sifat-sifat tercela, baru kita boleh hias dengan sifat-sifat yang terpuji. Kalau kitab Imam Ghazali, kitab Al-Arba'in, Imam Ghazali, dia ada kitab Arba'in hak hak Imam Nawawi. Tu hadis 40. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tu kitab hadis 40. Hak Imam Ghazali ada juga Al-Arba'in hak Imam Ghazali. 40 tapi bukan kitab hadis. Dia 40 tu 40 pokok agama. 40 pokok agama. Dalam tu dia ada 40 perkara dia buat mari. Hak Imam Ghazali. Dua bab terakhir tu bab muhlikat dengan bab munjiat. Muhlikat ni 10 perkara yang membinasakan. Imam Ghazali dia tak panggil sifat mahmudah, sifat mazmumah, sifat tercela dia tak panggil. Dia panggil sifat muhlikat, sifat yang membinasakan. 10 dia buat mari. Dan 10 hak terakhir tu sifat munjiat. Munjiat, sifat penyelamat. Dia tak panggil sifat terpuji. Dia panggil sifat munjiat, sifat penyelamat. Dalam kitab Arba'in Imam Ghazali tu. Jadi 10 sifat yang pembinasa ni, yang menyebabkan binasa ni, dan 10 sifat penyelamat ni daripada kitab ni lah hak Syekh Abdul Qadir Mandili tu kitab penawar kita ni bubuh dalam kitab dia ni. Nampak? Dia ambil daripada kitab Imam Ghazali ni. Ambil hak asalnya 40 usul, dia ambil hak 20 tu ya. 20 tu mari bubuh sini. Jadilah kitab penawar bagi hati. Dan bila-bila dia tambah huraya-huraya dia.
Mana kita ngaji ni supaya kita ngaji kita arba'in tu dah. Kaitan dengan Imam Ghazali tu. Maka semua sifat-sifat ni wajiblah sentiasa diulai-ulai. Kita tasawuf ni dia kena ulai semua. Sebab dia tak serupa dengan fiqh ni. Fiqh kita ngaji hari ni kita boleh buat amal. Ngaji bab semaya tehah wajib baca dengan bersabdu. Hari ni juga kita boleh buat amal zahur mental lagi. Tapi sifat dalam bab tasawuf ni sifat tercela ni. Kadang-kadang puluh tahun ngaji bab deki pun ai tak boleh nak buat. Mari orang ada lebih pada kita berasa deki. Sifat sombong ni puluh tahun dah ngaji kita tasawuf. Reti dah hurai sifat sombong ni begian. Tapi dia berasa lebih situ. Sebab tu kena ulai semua kita tasawuf ni. Dia payah sikit. Dia payah. Sifat hati ni payah. Tapi gak payah tak payah pun kita kena tegak situlah. Sebab tasawuf ni sifat hati kita ni lah yang menentukan harga ibadat kita. Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuhan tak tengok kepada luar kita, tapi Tuhan tengok kepada hati kita. Luar kita semaya banyak mana pun, kalau hati kita cuma ada tujuan selain daripada Allah, maka semaya kita tu jadi tak ada ego. Tapi ego murah orang yang hati bersih, betul-betul ikhlas, 2 rakaat dia pun tak padai kita nak lawan dengan 10 rakaat kita. Dah hati kita cuma 20 rakaat kita nak lawan dengan 2 rakaat dia. Hak hati bersih tak padai. Gegar dia tu mahal. Gegar mahal. Tu ya Sayyidina Abu Bakar ada riwayat. Baca tehah ke orang gila. Orang gila asal. Bukan baru gila dah. Gila hak asal. Dia beranak gitu dah. Sayyidina Abu Bakar baca tehah. Sia gila dia mati. Muka bersih dia tu. Citra kita baca. Hanya katok kau gila lah. Muka jauh. Sifat hati tu. Luar ni boleh buat belakang kita. Nak pakai lagu mana, nak buat style tu lebar. Boleh belakang luar ni. Tapi bagi dalam hati ni payah. Nak jinak dia payah. Nafsu ni bagi ia teramat liar. Nama biasa kita orang panggil tok guru kita ceramah di Kuala Lumpur. Gilah. Tok guru kita buat 6 Mei. Orang hok manggil tu siap gapo tu gak dia nak bayarlah. Nak uji sapu. Dia waktu ubik sapu tu lekat nombor ekor. Dia waktu ubik sapu tu. Hello, kata guru ni. Tok guru ambil sapu tu. Jatuh nombor ekor. Ni. Orang main sejid dah tu. Nak ayak payah. Nak ayak payah. Satu nombor ekor lah main genum 4D tu. Nombor ekor lah tu. Jatuh. Dia pun berhasil lah. Dia pun ambil cepat Allah, astagfirullah. Bubuh lah ni. Bubuh mula le poket. Payah. Hamba duk mengajar ke sejik-sejik ada. Orang tua dah. Mari jumpa kita dah ngisak tak boleh nak tinggal lagi tu. Duk ngisak. Tapi ada sama sejik. Dia kata lo payahlah bagi sebutin ni kat dia kata. Tak boleh nak tinggal pahala ni. Tu. Mana kata gitulah. Sifat hati ni bagi sabit dengan nafsu ni payah. Fiqh dia tak ada setuh nafsu, tak ada. Bab akidah pun kita tak ada nak setuh nafsu. Hak nak didik nafsu ni ilmu tasawuf. Tu yang kata Abu Ya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, ulama Samkoh zaman itu. Dia kata siapa ngaji fiqh saja hati dia kerah. Sebab ngaji fiqh ni kan ngaji hukum. Dia sedak jatuh hukum kat orang ni. Sedak jatuh hukum kat orang. Tak sah membayar ni. Aku tahu aku ngaji dah. Tu dah. Sedak buh tak sah atas orang ni. Haram buat lagu ni. Sedak.
tu hati jadi kerah. Siapa-siapa ngaji ilmu tasawuf saja sesak dia. Ilmu tasawuf cara hati ya. Sesak ah. Nah, orang tegur salah dia memaya ni. Tak apa asal hati bersih. Beratlah aja tu. Berat. Mana dia memaya zahur Allah teh tak bunyi pun. Tak sah tu maya gitu. Tak sah pun. Dah kita ikhlas. Dia main buah tu. Dia main buah tasawuf. Sesak dia. Sebab tu kena padu buat mari dua ni. Barulah dengan fiqh tu hati kita nak pergi kerah tu pun kan, nafsu kita tu dididik dalam ilmu tasawuf. Kalau ikut tok guru kita kak, dia kata kalau ngaji kitab tasawuf hotel ni, hotel kitab tasawuf tapi kak tak boleh nak teriak lagi. Makna kerah nanti. Hotel dah kitab tasawuf. Tapi dengar pasal dosa, dengar pasal pahala azab tu tak boleh nak jerit. Kerah lagi tu. Sebab nafs tasawuf ni dia melembutkan hati. Rifqul qalb, dia melembutkan hati. Sepatutnya hati kita ni jadi lembut dengan ngaji ilmu tasawuf ni. Masuk perangai ia baik dan sifat kepujian, sifat ia terpuji, sifat ia penyelamat, munjiat tadi, nak menyelamatkan kita. Siapa Nabi sebut innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu, bahawasanya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan perangai. Akhlak. Tambah pula zaman lo ni, zaman ya akhlak, perangai budak-budak kita ni, kau lama kau berat duk tengok. Kau lama kau berat. Musim PKP hari tu budak duk ngaji ke online ni. Komplain cikgu ni biasa. Komplain cikgu. Jadi kau berat perangai. Saya ambo cari pekerja pula pergi marah dia. Bukan kata dia marah kau kerja marah dia. Jadi tak tahu akhlak ke mana, tak tahu dah. Tu kata Kia Bilicing. Ambo duk makan kedai lama dah cerita ni. Duk makan kedai ada budak tino 3-4 orang duk meja sebelah tu. Baru tu pergi sekolah. Kecek tu nyapung semua. Segala mok neko benatang 4 kaki atas bukit tu tubik semua. Ni duk kecek sama-sama saya dia. Budak lagi. Ambo tanya, "Dik jauh berapa, Dik?" "Jauh 3 kan," dia kata. "Jauh 3." Duk kecek. Ngolah, tak sedap dengar. Jauh 3 baru. Tu. Kita ingat kita cecek mula. Jauh 3 ni tak pandai nak nyapung lagi. Tak pandai lagi nak kecek uduh-uduh ni. Dengan orang tua ni jadi takut. Kalau ni orang tua kata main. Dia main gaya rumah. Orang wirwaya dia cemuh depan tu juga. Dia buka sapu depan tu. Orang tua kita dulu duit gaya ni klik rumah baru boleh buka sapu. Lah ni depan orang dia buka sapu. Nak buka. Allah wirwaya ya. Pai tak sawi. Dia pergi nyok. Ngerti tu. Aku ada kapung lah ni. Dia kata depan tu ya. Jadi tak ada akhlak, tak ada adab, maka mustahak lah ilmu tasawuf ni. Lah ni lebih-lebih lagi mustahak. Dan mustahak sangat. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, selawat, puji Tuhan semua tu lah, maka ini sebuah kitab yang kecil. Kecil tu pada tilik zahir. Kecil lah, mudah nak kilik, mudah nak bawa pergi mana-mana kecil. Tapi manfaat dia tak boleh nak lawak ni. Kitab penawar bagi hati ni lengkap benda hak wajib kita kena tahu dalam ilmu tasawuf. Cukup. Makna kata kalau
Kita tak ngaji kitab tasawuf lain pun, pada dengan hak ni pun tak apa dah. Pasal cukup. Fardu ain kita dalam ilmu tasawuf kita kena tahu cukup ni dalam ni. Tak lebih, tak kurang. Nah, lebih tak adalah sikit-sikit info tambahan tu. Tapi kurang tu dak. Kurang tu dak. Cukup. Mana kalau sepanjang hidup kita pun habis hak ni kota ulas semula hak ni pun tak apa, tak ada masalah. Tak usah ambil kitab lain pun. Ni sekadar fardu ain cukup. Nah. Cuma dari segi saran kalau habis penawar digalakkan naik kepada kitab Minhajul Abidin. Hak Imam Ghazali. Minhajul Abidin ni benda-benda wajib cukup. Tapi tambahan dia tu banyak. Dan tambahan dia tu sangat-sangat bermanfaat. Dan sangat-sangat membantu menjinakkan nafsu kita. Kalau boleh pergi habis ni naik Minhajul Abidin. Tu paling comel. Dah. Tu guru hamba dia kata kalau ngaji Minhajul Abidin ni makna kata dalam masalah tasawuf ni golik-goliknya memang cukup lengkap lah. Cukup lengkap. Nah. Habis Minhajul Abidin kalau boleh naik lagi naik kepada Sairus Salikin. Sairus Salikin tu tasawuf tinggi tu. Nah, kalau tak reti lagi penawar jangan pergi ngaji lagi tu. Dia tinggi Sairus Salikin tu. Cuma dia gabungnya tasawuf hakikat dan syariat. Dah, tak hakikat dan syariat. Ni tasawuf tasawuf syariat ni. Hak wajib kita kena tahu ni ada belaka dalam penawar bagi hati. Nah. Jangan duk berasa debek ngaji penawar. Pasal cukup setengah orang ni dia berasa debek ngaji penawar ni. Ada. Nah. Berbeza dengan kita fiqh. Kalau contoh kita mari kitab Muniyatul Musalli. Muniyatul Musalli tu dia mengajar bab semaya saja. Dia start tu bab semaya selalu dah. Taharah pun tak ada. Bersuci pun tak ada. Jadi kalau nak menyempurna semaya bolehlah musalli. Tapi tak padai kita ngaji fiqh musalli saja tak padai. Sebab dia tak ada bab taharah. Lah mungkin maya betul dah, pasal kecing tak betul. Dia tak ada bab taharah. Tu kena pergi ambil kitab fiqh lain pula. Ada pun tasawuf kalau kita nak berpada dengan hak ni pun tak apa dah. Faham tak? Kalau kita ngaji fiqh kita nak berpada dengan musalli tak boleh. Pasal tak cukup. Nah. Kalau kita ngaji akidah, kalau kita nak berpada dengan Misbahul Munir tu boleh. Misbahul Munir kita buka kemarin tu. Nah, kalau nak berpada dengan hak tu pun boleh, dia cukup hak wajib-wajib. Nah. Kitab yang kecil pada permulaan. Permulaan ataupun anak tangga pada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf permulaan je lah. Memanglah kita ni permulaan. Kita nak bermula, nak menyelesaikan hak wajib-wajib. Jangan kita dengar pada permulaan. Permulaan baru. Tu dah. Kita mau banyak dah tak gerak duk permulaan. Tak boleh aku tu. Dah. Kita ni umur banyak tapi ilmu budak. Tu dah. Ilmu budak. Ada ke umur sikit tapi ilmu orang tua. Supaya Nawawi mati umur 40 lebih lah. Muda dia mati tu. Tapi kitab dia banyak. Ilmu dia banyak. Ilmu sikit apa ni umur sikit ilmu banyak. Dah. Ada orang umur banyak ilmu pun budak. Tu dah. Maka padahlah permulaan pun nak lepas fardu ain. Nak lepas fardu ain. Kita duk ngaji jari-jari ni, pada fokus pada fardu ain lah. Muka bagi ngaji jari-jari. Bukannya duk pondok. Kalau duk pondok tu lain. Nak ambil belaka pun muka pas malam yang ngaji. Kita ni sahabat ke kuliah maghrib. Kalau orang jatuh kuliah maghrib ya. Orang puan ni lah lebih sikitnya. Dia ada kuliah duha. Setengah tu kuliah asar. Lepas tu kat kuliah maghrib pula.
Nah, lah sikit. Kalau ke jatuh kuliah maghrib ya. Masa ni duk kerja pok dia ni. Nah. Kalau kita tidak fokus pada hak wajib-wajib tak tahu lesar bila. Nah, lama juga nak boleh ke habis. Nak betul-betul tahqiq, betul-betul halusi. Dah. Kita kecek pada permulaan. Sekadar anak tangga. Tapi anak tangga pun makna hak ni lah. Hak boleh menyelesaikan kewajipan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau orang ngaji Quran tu muqaddam dia panggil. Kita ngaji budak-budak lah kan. Lah ni iqra' belaka dah. Zaman kita lu kadar. Muqaddam makna permulaan nak boleh ke baca Quran. Hamba himpunkan dia, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni himpunkan dia kitab ini kerana apa yang dia buat. Okay, kita tengok dah sebelum ni. Setiap kitab ni dia ada bais dia. Apa dia tulis kitab tu? Misbah Humuni mula apa? Bab Zi ada orang minta, ya. Dia pun tulis kitab tu. Ni Syekh Abdul Qadir Mandili apa dia tulis kitab penawar ni? Kerana peringatan bagi hamba sendiri. Dia tak ada orang minta. Dia ni bukan ada orang minta tulis tak. Cuma sekadar untuk peringatan pada hamba sendiri. Dia ni kelas Syekhus Syuyukh, guru kepada ulama-ulama Mekah zaman itu. Guru kepada ulama-ulama. Tu pun dia kata dia tulis kitab penawar ni sebagai peringatan kepada diri dia. Maknanya bab deki, bab sombong, ujub, riya, kasih ke dunia, hubbud dunia. Benda ni ulama besar pun duk bimbang weh. Betul tak? Dia tara dia ulama besar tu duk bimbang lagi ke muga-muga lagu ni. Kasih dunia, sombong, menunjuk-nunjuk, hasad deki, duk bimbang. Siapa dia terpaksa tulis kitab sebagai wak peringatan kepada diri dia. Apa kita tak bimbang? Kita tidak ulama ni tak bimbang. Ada orang kecek kawin kak, kalau deki dak lolah. Ada kecek lagu tu. Kita orang sesuk nak sombong kat mana? Ada orang sesuk pun ada sombong. Dia sombong sama orang sesuk. Dia tidak sombong dengan orang kaya lah, orang sesuk. Tapi kat terajub pun sesuk sama sesuk. Dia bad juga. Tu dia. Sesuk sama sesuk ni ada biti 100 berasa bisa dah. Orang sesuk ni boleh belanja orang makan ni berasa bisa dah. Dia sombong kat tu sama-sama sesuk dia ada lah cara-cara dia supaya dia tak ada ilmu. Sama-sama tak ada ilmu tapi dia boleh jadi sombong atas ilmu dia. Mungkin jumpa sama-sama tak pandai. Tu dia lebih sikit lah. Pandai sikit, tahu sikit. Jadi agak dah. Jangan kata orang sesuk tak sombong jangan. Orang kaya lebih mudah lagi nak jatuh sombong. Muka dia kaya. Lebih mudah lagi. Orang miskin jatuh juga. Nunjuk ni bukan nunjuk pitih, nunjuk ibadat. Patutlah lah kita kata kawan sesuk nak nunjuk gapo. Ada sesuk pun ada ibadat ke. Kena ibadat sepatutnya ke. Maka boleh jadilah hakik jatuh pada nunjuk. Hubbud dunia, kasih ke dunia. Hak ni orang miskin nak jatuh mudah kali ni. Walaupun miskin pun kasih ke dunia. Orang kaya ni kadang-kadang dia rasa belaka dah dunia. Jadi tak ada nak berasa saya ke gapo dah. Dia rasa belaka, makan sedap-sedap, pitih banyak, naik kereta mewah, tak ada nak berasa gapo. Nak saya ke dunia. Ilah tu belana lagi kahwin ada ya tu. Tapi orang sesuk dia serebon nak. Lalu nita orang kereta sedap, kalau boleh kahwin pun. Tidak. Okey, atau betih nak bayar sayur tengok segembok betih. Allah, kalau betih kahwin pun. Tu dah. Lalu ke rumah besar kalau rumah kahwin pun. Hubbud dunia, kasih no sangat kepada dunia. Tu sifat tercela. Hubbud dunia nanti tak kejupalah. Hubbul jah, kasih kepada pangkat. Orang kaya
Dia tak berasa nak dah ke dunia, tapi dia nak berasa nak biar orang pandai dia ni lebih. Hubbul jah dia panggil, kasih kepada kemegahan. Tu orang duk berebut jawatan. Sesok lah tu. Tak ada sesok orang abuk tu. Tu bagi juta-juta belaka oleh bank tu. Tu dia. Pokok menteri ke apa tu. Duk berebut jawatan. Berapa kali naik turun jumpa raja ke apa semua. Nak ke jawatan. Sesok ke? Itu sesok. Tapi bila orang ni sudah sampai satu tahap dia kaya, dia nak pula kepada megah. Maka perlulah pada ngaji tasawuf. Nak kena hubbul jah, kasih kepada kemegahan. Tu kita kecek kelas-kelas menteri. Kelas-kelas kita kampung. Tu AJK masjid pun berebu. Gaji tak ada dah. Bukan ada gaji AJK masjid. Tak ada. Tu siok yang ada gajinya. Orang lain tak ada gaji seperti apa, tapi kat berebut. Kalau kita kira kat hari berebut gapo bagi tak ada gaji. Bagi tak ada ngopoh, tak boleh lah. Hubbul jah, nafsu ni dia nak kepada megah. Tak ada gaji pun dah megah. Tu tak. Mana kalau panggil orang panggil kuliah jemput teh pun, mana dia boleh duduk depan. Boleh duduk dengan tok guru. Boleh duduk dengan ustaz penceramah sahur. Tu dah. Kalau tak jadi AJK ni duduk belakang-belakang. Tapi kalau jadi AJK dia pengerusi, mana boleh duduk sebelah. Tu megah. Kemegahan. Setengah-setengah masjid dia tak cukup tu imam. Pakat taksi. Setengah masjid ni berebut tu imam. Hanya main megah. Hak tu imam tak mari gak. 3-4 orang ni berebut. Hak ni nak. Boh hak ni naik. Hak lain mari komen. Ada masa jumpa gitu. Ada sama demo hidup naik, sama jadi tu imam. Kabar-kabar satu malam tu siap ngajar, mari satu orang ni. Dia boleh tu imam ke? Dia boleh bawa tu imam ke? Dia pun kata, ustaz, tu hak jadi tu imam esok ni. Kata apa? Banyak salah tu. Tak gerok tu ustaz tu. Moga dia tu imam ke je. Kalau hak jenis tidak tu imam, tak ada dah nak pergi komen gitu. Tu muju ada tu imam. Kalau hak jenis tak boleh jadi tu imam. Tapi moga dia boleh juga ya. Tapi orang tak tolak dia. Orang cari tolak dia. Dia mari komplain. Tak gerok tu baca Quran setara tu. Nak jadi tu imam kan tu. Itu ayat kita. Apa kata kena ayat dia diri apa payah kat kita nya. Ayat kita lagu mana? Tu. Mana kata padahal dua-dua tak ada gaji belaka tu. Skorelo bagi skorelo. Moga tu imam tak segar bagi skorelo. Tapi tak boleh lah. Hubbul jah. Megah ni nafsu suka, nafsu keni. Apa kalau kita tak sulai dengan tasawuf gak. Bagi megah, bagi kasih ke dunia ni nak belaka. Kasih ke dunia ni. Ya. Yalah. Sebab itulah kita nak kepada ngaji. Sebab kita terdedah memang tidak sedar lah kalau kita tak belajar. Orang yang belajar pun kadang-kadang terdedah dengan tak khabar. Salah. Cuma kita duduk tengah ngaji ni, kesalahan bila ngaji ni Allah Ta'ala pun mudah-mudah. Tu maklumlah benda tu. Orang tengah ngaji, tengah belajar jatuh dalam kesalahan, dan Tuhan apa mudah-mudah. Mudah sikit Tuhan nak apa. Tapi gak perkataan ni kita bimbang juga. Sebab kita ngaji ni jaga-jaga. Kita nak kata tak apa, orang ngaji ni Tuhan apa mudah. Salah pun yalah, orang ngaji hak setara mana. Kita ni moga ngaji tasawuf ni takut seminggu sekali je. Kita nak kata tu apa mudah-mudah ni. Kita ni orang ngaji sengoti kita. Tu ya bimbang juga tu. Bimbang juga.
Kalau kira kan itu yang biasa bicaranya kayak rumah Kak Zahar ni. Nah, kini lah kita nak kata orang ngaji tu apa mudah. Tapi kita nak kata kita orang ngaji ni pun payah. Pasal bagi seminggu sekali. Bagi seminggu sekali. Nah, ataupun kalau dia ikut kuliah ngarik mana sekali sehari je. Nah, jadi kita nak bubuh orang ngaji tu payah sikit. Nah, payah sikit. Patutlah kita wis cadangan baru ni. Dekat rumah cikgu duk mengajar. Rumah Kak Azhar tu. Apa kata cadangan ni mungkin bunyi keras sikit tapi kak hakikatnya gitulah. Nah, kena ambil cuti boleh sebulan pergi duduk pondok. Duduk pondok tu jangan ngaji dengan mudir tu. Ngaji dengan mudir tu kita tinggi-tinggi. Nah, pergi duduk pondok boleh sebulan, pergi cari kepala telok. Dia ada budak-budak yang ngaji lama, hok siapa perekat boleh mengajar dah. Tok guru izin dah mengajar. Jumpa kepala telok ni, royak dia molek. Ambo nak wis selesai fardu ain. Tak usah cara lah sunat-sunat tu. Ambo nak duduk sebulan nak wis selesai betul-betul fardu ain. Pagi pas petang pun tak apalah. Duduk mengaji dah habis bulan dah habis fardu ain. Habis selesai tu makna kita boleh tubik pondok tu fardu ain kita selesai. Sekurang-kurang boleh lah kita nak kata. Bagi salah ni tu apa mudah-mudah. Moga fardu ain kita selesai dah kan. Tidak. Kalau nak bulan ni jadual kita setara mana kena wi padat sikit lah nak bulan pun. Yalah. Seboleh-bolehnya. Tapi kalau kata nak berulang pun janganlah berulang sampai 5 kali sehari. Masa mana ngaji. Berulang tu biar tidur di rumah tak apalah tidur di rumah. Pas subuh kat kita pergi. Kelik tidur di rumah. Misalnya. Tapi bunyi keras sikitlah. Tiap ada cerangis lagi dah kalau payah sangat, nampak keras sangat, ginilah. Pergi mana-mana tok guru. Pergi mana-mana ustaz. Royak ke ustaz ni, ustaz kita nak selesai fardu ain. Hak sunat-sunat tu kita tak cara mana lagi. Nak selesai hak wajib ni dulu. Jadi boleh ke main ngajar rumah kita dalam masa sebulan nak lagi biar habis fardu ain. 3 jam kau sehari, 2 jam kau sehari. Minta tolong. Lepas tu habis sikit. Berhabis boleh 2-3 ribu bayar sebulan. Padahlah kereta kita berapa bulan. Tu berhabis 2 ribu. Ni ngopoh ngajar fardu ain. Padahal tak ada betih kita 2-3 ribu. Pakat. Pakat 4-5 orang nak sudah fardu ain pok kita 4-5 orang. Kena cari ustaz hok tak ada kerja manalah. Mengenok nak hari tu. Wak 2 jam direct ko ataupun pagi sejam malam sejam ko. Nak selesai. Lepas tu barulah boleh kalau kita nak kata kita ni masuk ada orang ngaji tu lepas mudah-mudah. Agak-agak masuklah. Tapi kalau mainnya sekali sehari ni sekali sehari tu kalau kuliah ngari iso ni setengah jam lah. Setengah jam. Tu. Kadang-kadang 40 minit pun 10 minit tu bahagian bob. Betul ngaji pada ainnya berapa minit payah juga kita nak bubuh orang ngaji salah Tuhan maaf payah juga. Orang ngaji Quran dia tengah duk belajar Quran bila-bila dia baca Quran kan. Dia berkata tak apa salah kalau salah dalam ngaji ni Tuhan apa. Betul lah. Memang duk tengah ngaji tapi gak kerik tu setara mana. Takut sekali minggu takut sekali seminggu betul tajwid. Lepas tu duk baca Quran anak lagi. Dia berkata tak apa salah Tuhan maaf kita duk tengah ngaji. Tengah ngaji pun sekali minggu. Payah sikit. Payah sikit. Iyalah.
Alik kita tak tahu masuk. Masuk tu pula masalah. Gimana? Tak ada lain cuma gak. Kadang-kadang ada urusan. Kita duk terlibat dengan 2-3 program juga. Tidak program agama lah. Yang mau minta tolong juga setengah-setengah tempat tu. Ayo sikit. Cari line lah makna ada. Ataupun cari hak ni bahagian khususi akidah. Minta main ngajar rumah kita boleh. Bahagian akidah ya selesai hak wajib. Sejak sehari. Boleh lepas kita buat fiqh pula. Hak wajib sebulan. Sejak sehari. Biar selesai hak wajib fiqh. Lepas tu boleh lepas pula, tasawuf pula. Cukup 3 bulan, lesah hak wajib. Boleh juga. Ikut kita lah, fleksibel lah. Hak pentingnya, selesai hak wajib dalam masa segera. Hak penting. Kita nak buat cepat-cepat pun payah. Sebab kadang-kadang mari dengar ni ada orang boleh ikut cepat ni. Ada orang cepat ni dia tak boleh. Cepat dia tak ada faham cepat. Bila dia tak ada faham maknanya bila sudah pun dia tak lesai juga wajib. Payah juga. Batu ke mana kena halusi molek juga. Kecuali private gak, mana kelas private ni gak. Dia boleh royak lah. Dia ni boleh pergi dengan cepat setara tu. Tak apa. Kita kalau ngaji dengan Syekh Nuruddin di Pondok Repek. Dia ngajar pondok super express. Nak catat nota tak ada. Pakai raket gitu nanti dengan mula. Tak ada nak catat nota. Dia kadang-kadang cepat ni tak ada juga. Kita bimbang takut habis kitab penawar ni, kita ngomong dengan cepat. Habis kitab penawar ni, dia berasa cukup dah tasawuf. Alhamdulillah dia kata lepas dah fardu ain. Padahal dia tak faham. Tu dah pusing juga. Pusing juga lagu tu. Hamba himpun ke dia kerana peringatan bagi diri sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Orang-orang yang baru ngaji nak pelepah fardu ain, dia tolong himpun. Tu jasa para ulama kita. Kalau dia tak himpun ni, kita nak cari mana dalam Quran hadis tu ilmu tasawuf. Mujur dia tolong himpun. Kita sahabat ke beli kitab. Tu pun murah pada nasib lauk kita. Nasib lauk payah 5 jam lah ni. Kitab 3 jam setengah ya. Tu dia. Kita berhenti situ dulu. Thumma qala al-musannif, dan hamba namakan akan dia akan kitab dengan penawar bagi hati. Tu pun panjang kita nak bahas. Apa nama penawar bagi hati. Panjang.